Alhamdulillah ada. Seterusnya kami bawakan pada bis kita segmen kesihatan kita ni, dan seperti yang kami berigakan pada Auda apabila tadi memulakan Rampai Pagi hari ini, sesuatu yang memang cukup menarik sama-sama dapat tadi pelajari hari ini di segmen kesihatan kita ni. Kita akan berbincang dan akan bercerita mengenai dengan kesihatan mata untuk warga emas, dan alhamdulillah ada penonton di studio 4 hari. Kita telah pun menjemput seorang narasumber yang akan sama-sama menerangkan kepada kita ni hari ini, iaitu Yang Mulia Pengarah Dr. Nur Hafizan binti Pengarah Haji Nur Rahman. Beliau merupakan seorang konsultan ophthalmology, iaitu pakar mata di Hospital Ripas. Apa kata kita terus saja sapa beliau. Assalamualaikum Puan Doktor. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Puan Doktor? Baik, thank you. Alhamdulillah ya. Jadi Pengarah Doktor, kita hari ini bicara mengenai dengan kesihatan mata untuk warga emas. Jadi sebagai mukadimah mungkin boleh dimulakan sedikit yang mengenai dengan kesihatan mata untuk warga emas ini. Silakan Doktor. Untuk dimulakan saya ada memberikan slides. Saya mau explain dulu yang mata kita ini seperti kamera supaya kita ni boleh fahamlah. So mata tani ni seperti kamera. So maksudnya di depan itu ada kornea kita ni. And then di belakangnya ada anak mata yang warna brown lah. Kalau orang putih dikatakan kadang biru, hijau macam itu. And then di belakang iris itu atau anak mata itu ada satu kanta mata iaitu lens. So ini yang paling penting yang selalu mengacau untuk orang kita ni yang warga emas lah. Penyakit seperti dikatakan cataract, okay? And then di belakangnya di dalam mata kita ni ada macam zaman dulu ada kamera yang ada film atau yang ada negatif. So that's your retina, itu retina kita ni. And then di belakangnya ada urat saraf seperti wayar yang menyambung kamera ke TV kita ni. So urat saraf itu penting juga. So kalau kita ni melihat dari segi kesihatan mata untuk warga emas, penyakit yang paling banyak diorang alami adalah cataract. Masalahnya cataract ini datang dari segi umur lah. It's an aging process. So di dalam mata kita ni awal-awal kalau kita ni lahir, kebanyakan orang lahir dengan kanta yang clear. Tapi semakin tani berumur, kanta ni berubah menjadi macam cloudy lah macam mana. So makin memutih atau makin menguning, and ini semua disebabkan oleh aging ataupun matahari. Tapi yang sedihnya sekarang sebab as you know diabetes atau kencing manis memang banyak sudah orang mengalami atau menghadapinya kan. Ada juga yang muda. So kadang-kadang sebab itu awal diorang boleh dapat cataract. Yeah. And what we can do, apa yang kami boleh buat, kami ganti lens ini dengan operation, diganti dengan lens baru yang macam ini. Bukan pelang basar macam ni ya. Damit pelang. Sudah itu kami masukkan untuk mengganti lens yang kabur itu. So I'll just tunjukkan saja. Kanta tu cute pula ya, damit bandar macam ni saja. Okay. Tadi itu modelnya saja ya. Tadi itu model saja. You see, it's very kecil. So dengan itu insyaAllah gambar yang kita ni nampak itu, imagine ini cloudy kan, kabus kan, and then diganti dengan yang clear. So insyaAllah tarang tiap gambar itu. So that's how they can see. Cuma tu caranya kita ni boleh meluruskan cataract. Penyakit lain yang tadi seperti saya sebutkan macam diabetes kan. So diabetes, kencing manis ni artinya gula dalam darah kita ni kan. And masalahnya as you can see di dalam mata tadi ada saluran darah kan. Saluran darah ni damit nipis. So imagine kalau gula ni jahat kalau dalam darah, ia boleh merosakkan dinding pendarahan kita ni. So imagine saluran darah di dalam mata tadi itu lagi halus, lagi nipis. Jadinya kalau gula tu dah terkawal tinggi jadi saluran darah tu boleh rusak. So itu boleh menyebabkan retina atau urat kita ni yang filem mata kita ni tu supaya jadi rusak. So imagine kalau ada berdarah apa. So you can imagine uratnya tu boleh berbakat, rusak, ada luka, boleh kuyak, macam-macam lah boleh jadi masalahnya. So dari sanalah ia boleh merosakkan mata tani dengan cara yang indah dapat dirawat. Itu yang membahayakan. So sebab itulah kalau bis kita ada diabetes atau kencing manis, kami selalu menyarankan untuk cek mata sekurang-kurangnya setahun sekali. And rawatannya kadang kami laser untuk mematikan pendarahan itu, ataupun kalau terpaksa kami buat operation atau surgery. Jadi terima kasih atas penerangannya Dr. Pengiran sebagai mukadimah tadi ya. Mungkin tadi boleh tanyakan dengan lebih lanjut lagi nanti Doktor mengenai dengan risiko dan sebagainya. Tapi kalau tadi boleh fokuskan perbincangan kita ni hari ini seperti dikongsikan tadi oleh Pengiran Doktor, ada penonton banyak sebenarnya penyakit-penyakit mata terutamanya apabila tadi meningkat usia kita ni mencecah ke usia lebih dewasa ataupun orang usia tua ni warga emas dan sebagainya.
sebagainya. Dan seperti yang yang sempat saya baca ni doktor, ada je dikongsikan kalau kita lihat dari segi statistik pada masa ini di kalangan warga emas statistik yang menunjukkan terdapat lebih kurang dalam 36 juta sebenarnya kalau kita lihat dari segi worldwide masalah warga emas yang jatuh. Jadi mungkin disebabkan oleh penglihatan yang kurang juga barangkali di samping mungkin keseimbangan badan dan sebagainya. Jadi mungkin merupakan salah satu sebab kenapa semakin tadi mengalami proses penuaan, usia dan sebagainya, kepentingan kita menjaga mata kita ni. Mungkin ada sebab-sebab yang lain je ni doktor yang mungkin boleh puan doktor kongsikan, silakan. Ya, benar, saya setujulah. Selain daripada masalah lain dari segi untuk warga emas ni, ia punya ototnya dah berapa kuat, kakinya dah berapa kuat, macam balancingnya pun dah berapa kuat lah. Selain daripada tu penglihatannya, kalau ia kabur sedikit, diorang indah dapat judgment untuk 3D itu macam whether ani di depannya atau indah. So kadang-kadang tersalah langkah tiap. So that's why kata ni ada kadang mendengarkan cerita diorangnya ndukut nampak banyak tangga tu, tapi sebenarnya dah nampak, tapi depth perceptionnya indah berapa bagus. Most likely because ia punya quality of vision is not great. So kalau quality vision kita ni dah berapa bagus, jadi 3D tadi pun dah berapa bagus. So itu yang boleh menyebabkan diorang boleh ada falls lah atau jatuh. Saya tertarik sebenarnya untuk kalau tadi boleh kaitkan lagi dengan katarak. Mungkin boleh dikongsikan dulu dengan puan doktor apa sebenarnya yang kita tengah saksikan sekarang. Seperti yang dilihat dalam gambaran ni, setampik mata kanannya tu clear kan. Ani refleks dari gambar. So titik, kerana titik sudah ni matanya. So kalau kita ni kadang di klinik mata ada tes bertitik mata dulu. So anilah ia membuka anak mata tu supaya tadi nampak lens yang tadi Kanta saya tunjukkan itu. So sebelah kanan is clear and the sebelah kiri tu ia masak sudah tu, masak benar tu. That's blind. So if ada orang, imagine ani dapat kain dengan ambil gambar kalau ani lensnya of course ada gambar. So someone like this visionnya guarantee macam either yang boleh melihat bayang-bayang saja atau paling-paling pun nampak paling dekat arah mukanya saja, itu saja. So that's kira blindness lah. Kalau tadi boleh berbalik mengenai dengan tadi ada penonton sebelum kita ke udara ada sempat bercerita dengan Intan dan juga puan Dr. Pengiran mengenai dengan mitos-mitos ni myth mengenai dengan penyakit katarak dan sebagainya, macam-macam yang kita dengar pasal banyak menggunakan kanta lensa ataupun bermakeup dan sebagainya. Mungkin boleh dikongsikan ni puan Dr. Pengiran, silakan. I mean kita boleh tanyalah like apa mitos yang bisa kita adakah doktor mengenai dengan mata ni, adakah makeup ataupun penggunaan kanta mata yang berterusan ini membagi kesan ataupun efek dari segi kesihatan mata kita ni? Adakah boleh mewujudkan ataupun boleh menyebabkan mata kita ni ada katarak dan sebagainya? Okay. So yang pertama kanta mata dulu. Kanta mata ni boleh bahayalah, contact lens kita ni katakan boleh membahayakan sebab contact lens, imagine ini kulit kita ni kan yang di depan mata. Ia perlu clear, ia perlu jelas So ini macam kulit kita ni, tangan kita ni. Contact lens tu macam imagine menutup tu kulit kita ni tu. So dia dapat bernafas. Dan masalahnya mata kita ni ia bernafas melalui air mata. Itu kita ni boleh mendapat oksigen untuk mata kita ni. So imagine kalau kita ni ada stiker lah kulit tani for 8 hours, 8 jam sehari. Apa terjadi kulit di bawah tu? Sehat ke tidak? Kering kan? Ataupun boleh luka kan? Sama seperti mata ni. So yang bahayanya kami pernah melihat lah kalau orang yang memakai kanta mata yang berwarna, ia memakai lama benar macam sekiranya 8 jam sehari aninya anda bernafas ni start dia ada rusak. Ini yang paling beri takutnya kalau ada infeksi atau kuman atau ulcer. Imagine ulcer mulut sudah sakit, apalagi ulcer mata. And masalahnya kalau berulcer di mata tu bakat atau boleh merosakkan mata tadi, susah untuk dirawat tu. Lama-lama mudahan indahlah, tapi kalau sekiranya rusak benar, rawatannya hanyalah graft surgery yang perlu diantar ke luar negeri. Allahuakbar. Jadi perlu kita juga penjaga mata kerana mata ni ada satu nikmat yang dapat kita melihat dan sebagainya. Jadi dengan doktor mengenai dengan mata ini dan juga dari warga emas sendiri. Jadi mungkin boleh dikongsikan juga apa antara penyakit-penyakit mata yang sering kali dihadapi oleh warga emas.
Yang pertama rabun mata, itu biasa yang dah dapat baca dekat atau perlu pakai kacamata membaca lah. Atau umur tani 40 ke 45 ke atas, mungkin perlu tu kalau bis kita nanti mengalami lah terasa tiap macam sudah 40 lebih ke atas atau. Makin tabal daripada kacamata. Macam kenapa ya dekat nak nampak telefon nak nampak. Okey, itu yang pertama. Yang kedua cataract seperti tadi saya terangkan. Yang ketiga masalah diabetes, kerosakan di dalam mata. Dan yang keempat ada satu penyakit ni namanya degenerasi makula. So ini dari segi proses meningkat umur lah sebenarnya. Ini usually orang yang berumur 60 lebih ke atas macam itu. And lastly glaucoma, kalau bis kita pernah mendengar atau orang muda pun pernah ada mengalami ya. So glaucoma tu lain lagi, itu masalah urat saraf tani rusak. Saya pernah mendengar perkataan utik. Utik, yes. Utik yang mana satu tu Pak Utik Dr. Pangeran? itu Melayu untuk cataract. Untuk cataract. Tapi cataract boleh jadi pakai perkataannya samalah. Utik, cataract. Utik. Utik. Berutik mataku. Biasa macam tu kata. Berutik. Ya, sudah. Biasanya kan macam perlindungan kita, berutiknya mataku, aku nampaknya. Lurus. Yes. Jadi itu apa antara rawatan yang biasanya kalau dari Ripas sendiri, apa antara rawatan yang akan diterima sekiranya? Untuk utik lah. Ya. Itulah cataract surgery yang seperti tadi saya cakapkan. Yang lens bis kita tu kita ni akan buang, ganti dengan lens damit macam mana saja. Ada yang mengatakan dikair-kair mata tu. Benar kata? Yang berkikisan. Berkikis. Itu lain tu. Itu lain lagi. Ya tak ani ni. People think itu utik. Sebenarnya itu masalah kurita. So, itu masalahnya kulit itu tumbuh bah. And then dia melekat ke mata kita ni macam mana. Okay. Kurita. Adakah itu sesuatu yang common dilihat di kalangan warga emas atau macam mana Puan Doktor? Ada juga di warga emas, tapi tidak semestinya lah warga emas. Actually kebanyakannya orang yang masih aktif bekerja di luar arah matahari. Sebab kurita ni sebenarnya kulit itu ia tumbuh, ia stimulated by UV light ataupun ia tumbuh kerana UV lah, cahaya UV dari matahari. So ia kulit itu boleh tumbuh menutup macam mana. Kalau tadi boleh balik semula berbincang mengenai dengan masalah utik tadi ataupun cataract. Kalau menurut pengalaman Puan Pangeran Doktor sendiri, how common sebenarnya masalah ini di kalangan warga emas di negara kita ni? Very common. Kalau bis kita umur boleh meningkat sampai bila-bila lah. Anyone who grows older will get cataracts. Atau andang proses umuran kita ni sama macam kita ni ada uban, white hair, you know. Atau proses kata ni makin menua lah. So tapi seperti saya katakan tadi, yang sedihnya kerana kami also banyak penyakit kencing manis yang muda, also ada cataract awal sebab kencing manis satu yang melajukan proses penuaan mata tu. Jadi ni Pangeran Doktor mengenai dengan kesihatan mata kita ni. Macam mana kita ni kan mengenal pasti saya ada masalah mata. Mungkin boleh dikongsikan macam mana? I think usually soalan yang kami tanya lah kalau ada patients is, you know, penglihatan itu mengacau bis kita atau tidak. You know, if you notice penglihatan bis kita tu macam indah tarang walaupun pakai kacamata, walaupun diusai apa, dicek sudah apa. Artinya mesti ada something else di dalam mata. Mungkin lens bis kita atau urat bis kita atau retina bis kita. Kita ni tidak tahu. Kecuali kalau kami mencek. So sebab itu selalu kami menyarankan kepada orang lah, terutamanya above 40 tahun kalau boleh datang ke klinik mata berdekatan yang ada di pusat kesihatan kami. Di sana kami boleh men-screen base kita. So selalunya kami sarankan kepada semua orang yang di atas 40 tahun, terutamanya orang yang ada sejarah dalam keluarganya matanya awal buta ataupun ini nampak. And then also untuk base kita walaupun muda lah yang mengalami kencing manis, at least once a year, setahun sekali mesti bercek. Ataupun bila-bila masa kalau sekiranya habis kita ada rasa kenapa penglihatanku nampak ni nemo tarang macam you know, ataupun habis kita takut ke ingau ke, just come and then you know kami tindakan menolak lah kalau sekiranya orang nyaman rasa atau kan mau tahu saja. Jadi Puan Doktor Pangeran, pemeriksaan boleh dilakukan di mana-mana pusat kesihatan? Ada pusat kesihatan yang tertentu. It's in my slides arah ada and then also ada hari-harinya yang diberikan lah. Kalau boleh ditunjukkan. Di pusat kesihatan Berakas, pusat kesihatan apa aja
Mutawakilah Hayatul Bolkiah, ya, Kampung Rimba Gadong, Pusat Kesihatan Muara, Pusat Kesihatan Jubli Perak Sengkurung, Pusat Kesihatan Pengiran Anak Puteri Ajar Rashidah Za'adul Bolkiah Sungai Asam, dan juga Pusat Kesihatan Pangkalan Batu. Jadi itu adalah klinik mata di pusat hari-hari kesihatan tertentu. di hari-hari tertentu, ya. Jadi yang dikongsikan tadi, umur memainkan peranan penting, faktor yang terbesar, salah satu faktor yang utama. Kalau tadi lihat Puan Dr. Pengiran, di negara Brunei Darussalam pun Kementerian Kesihatan telah pun menganjurkan, contohnya saya kempen program Lakas Tah Becek yang dikhususkan kepada mereka yang berusia 40 tahun ke atas. Adakah semasa program itu pun boleh ditanyakan juga, harus minta direferkan ke pakar mata dan sebagainya, adakah itu boleh dilakukan? Kalau sekiranya kami mendapati ada masalah lah waktu screening, atau sekiranya visionnya atau penglihatannya tu benar-benar indah bagus, dan kami akan bawa tu ada kami proses screeningnya untuk melihat siapa yang perlu diawalkan atau dilihat secepat mungkin lah. In fact, saya mau men-share lah. Kami ada projek dengan students UBD untuk awareness, apa tu Melayunya, awareness kesedaran penglihatan mata, terutamanya untuk cataract. So they're very good. Like baguslah yang students UBD ni, very rajin, and bersemangatlah. So kami ada membuat masa itu several talks arah pusat kesihatan warga emas, bukan pusat kesihatan, pusat kegiatan warga emas, ya, Pakwe di Tutong, di Blayet, di Brunei Muara sudah dibuat masa itu, and alhamdulillah sambutannya baguslah, and I think diorang akan membuat aktiviti banyak lagi lah. Alhamdulillah. Kita cukup berbangga sebenarnya dengan pelajar-pelajar mahasiswa dan mahasiswi, contohnya saja di Universiti Brunei Darussalam ada dikongsikan, adalah merupakan salah satu modul di terutamanya bagi penuntut mahasiswa-mahasiswi jurusan perubatan. Jadi ada special module community outreach project yang student-student akan keluar berjumpa dengan masyarakat dan sebagainya, melakukan pelbagai program seperti yang baru dikongsikan tadi ni, Tan. Mungkin soalan seterusnya, soalan the burning questions barangkali ni, Pengiran Doktornya, tahu sudah rawatan, tahu sudah pentingnya bahapannya, kenapa mesti jaga mata dan sebagainya. Jadi mungkin soalannya yang tertanya-tanya masa ni, macam mana tak akan mencegah ni? Aku maunya, takut punya, macam mana akan mencegah? Tips-tipsnya macam mana jaga mata kita nenek? Mencegah tu payah pula, pasal dari segi perumuran memang ada masalah yang indah dapat dielakkan lah. Tapi untuk mencegah kerosakan yang besar, mestilah kita ni, kalau boleh, kalau bis kita rasa sakit kepala membaca lama banar, rehatlah setiap 20 minit. Setiap 20 minit, selama 20 saat saja, lihat tajau. Ada orang tua dulu cakap kan, lihat arah hijaunya. Ada baiknya sebenarnya, maksudnya lihat jauh. It's to relax your eyes. Okay? So bukan sebenarnya melihat hijau, tapi melihat jauh. Yang jauh. Ya, atau maksudnya hijau itu betul, pasal di luar kan maksudnya. So kita ni lihat di luar. And then kalau kita ni membaca, pakai cahaya lah, jangan gelap-gelap membaca. So mesti rehatkan mata, jangan gelap-gelap membaca, and then sudah tu makan makanan yang sehat lah. Okay? Ya, juga sebenarnya banyak sebenarnya tips-tips ya untuk menjaga kesihatan mata ini. Dan juga ni, Dr. Pengirannya, adakah menggosok mata ni boleh jurnal? Lebih baik pulang sebenarnya. Kalau boleh janganlah. Kalau selalu menangis, Dr. Pengiran, atau adakah memberi impak kepada kesihatan mata? Indah pulang. Ngenya pasal selalu melihat movie, menangis. Mudah Dah ada apa-apa boleh lah. Artinya jauhilah movie yang beri menangis saja. Tapi itulah ya, kadang-kadang dengan mata ni perlu kita ni kalau menggosok mata, pasti kita ni kalau boleh janganlah. Kalau boleh janganlah. Baik doktor, kita ni berbaki 1 minit saja lagi ni. Mungkin ada saranan ataupun harapan macam mana? Saranan saya, kalau bis kita ada masalah tu, jangan takut tanya saja, okey. Kalau bis kita rasa nyaman, rasa macam kenapa nampak apa, jangan ditunggu sebab yang kami dapati banyak orang macam menyanggupi penyakit itu. Kadang-kadang kesian, sebenarnya penyakit itu mungkin senang dapat dirawat. So datang sajalah, bertanya sejarah doktor, tidak payah bis kita takut. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya kepada Yang Mulia Pengiran Dr. Nur Hafizan binti Pengiran Haji Abdul Rahman. Terima kasih kepada Pengiran Doktor kerana sudi datang ya ke Studio Berbagi untuk memberitakan mengenai dengan kesihatan mata untuk warga emas ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.